Okey, tak apa, tak apa. Okey, okey. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersiaran secara langsung sekali lagi pada 23 Mei 2021 bersamaan 11 Syawal 1442 Hijrah. Jadi hari ini kita bawakan tetamu undangan kita daripada Maya Home Property, iaitu Cik Wadiha Hanif sebagai interior designer. Hai Cik Wadiha, apa khabar? Ya, terima kasih sebab menjemput saya hari ini. Okey, so topik kita hari ini berkenaan dengan hiasan dalaman rumah. Jadi kita tahu bahawasanya Maya Home Property bukan sahaja menawarkan produk membina rumah, tapi bila kita tengok banner dekat belakang ni, Maya Home Property juga menyediakan produk reka bentuk dalaman rumah. Okey Cik Didi, jadi kita teruskanlah dengan topik perbualan kita hari ini untuk dikongsi bersama penonton. Okey, yang pertama, topik kita tu eksklusif tapi betul. Mampu milik. Apa yang dimaksudkan dengan eksklusif tapi mampu milik? Okey, eksklusif ni pemahaman dia berbezalah dari pandangan setiap orang kan. Okey, tapi dalam bahasa senangnya eksklusif ni bermaksud sesuatu yang bertaraf tinggi, unik dan istimewa. Maksudnya dia ada keistimewaan sendiri. Macam sesetengah orang tak boleh miliki benda tu. Contohnya macam orang tertentu je yang boleh memiliki. Okay, contoh yang termudah sekali, kita bagi kereta lah kan. Contoh kereta yang ada kat luar sana yang orang-orang tertentu je yang ada. Contoh kereta Bentley, Rolls Royce, Tesla, kereta-kereta macam tu. Kita tahulah orang kenamaan ke yang ada kan. Tak semua orang yang mampu miliki. Okay. Contoh lain lagi, contohnya macam kita naik kapal terbang, kita ada business class. Itu dia boleh dikatakan salah satu sebagai benda yang eksklusif lah. Okay, so masuk pada mampu milik pula. Okay, mampu milik ni maknanya boleh dimiliki oleh semua orang. Oleh semua golongan, tua, muda, dah berkahwin ataupun yang masih bujang lah. Semua boleh. Okay, tapi satu benda yang saya nak tekankan, mampu milik ni bukan makna dia murah. Mampu milik ni makna dia setiap orang boleh memiliki sesuatu benda tu dalam lingkungan bajet dia. Berpatutan lah. Ya, berpatutan lah, betul. Okey, so konklusi dia, eksklusif tapi mampu milik ni maknanya sesuatu yang istimewa, sesuatu yang unik, yang tim Maya Home ni dia akan tolong dengan customer untuk sampai tahap keeksklusifan tu dalam lingkungan mampu milik lah, lingkungan bajet dia. Okey, jadi kita tahulah semua penonton di luar sana mampu untuk memilih Maya Home sebagai ialah untuk merealisasikan impian mereka. Sebab kita ni bila dah bina rumah, sudah tentunya kita nak hiasan dalam rumah tu pun cantik. Nak setaraf dengan luar rumah kan? Betul. Okey, so kita pergi ke next point lah. Okey, contohlah bila klien dah berminat, jadi berapa lama proses untuk Cik Didi sendiri siapkan dia punya design untuk kita tunjuk dekat dia? Adakah dia setuju? Berapa lama ambil masa? Okey, so soalan ni dia agak general sikit lah. Sebab proses kesiapan untuk design ni semuanya bergantung pada keluasan sesuatu ruang bersama dengan konsep yang diingini untuk ruang rumah ataupun premis tersebut. Okey, so selalunya lagi luas ruang tu dia akan mengambil masa yang lebih sikit lah. Jadi dia bergantung kepada keluasan. Dia bergantung kepada keluasan. Lepas tu kalau kita tengok balik projek-projek yang lepas, selalunya kita akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga 7 hari. Tapi dah dikira cepat lah kan? Sebab nak siapkan design pun tak mudah. Hingga 7 hari tu kita termasuk daripada site visit,
consultation, quotation dan akhir sekali lakaran design lah. Okey. So Cik Didi akan pergi site visit lah dekat Ya, rumah saya akan klien. pergi site visit. Lepas dapat request daripada klien tu, kita akan pergi site visit dan dari situ akan berlaku consultation. Okey. Okey, so dari segi harga quotation dia macam mana? Kadang-kadang yelah klien ni nak tahu kan quotation harga ni macam mana? Adakah yelah sesuai ke tidak? Okey, macam mana quotation tu? Quotation harga tu pun dia jawapan dia lebih kurang juga dengan soalan yang sebelum ni. Okey. Dia apa ni? Bergantung kepada keluasan ruang dan juga konsep. Bermula berapa? Maksudnya dia punya range. Bermula ranging terpulang lah kalau dia nak buat contohnya kitchen cabinet sahaja. Kita kitchen cabinet boleh bermula daripada 10,000 sehingga mungkin boleh sampai ke 60,000. Bergantung kepada keluasan dapur dia. Dan juga pemilihan material. Okey, so sebut pasal material, part ni paling seronok lah sebab kita nak tahu material macam mana My Home guna ni. Okey, mungkin Cik Didi ada sampel nak tunjuk dekat kita punya penonton. So kalau nak cakap pasal material ni, dia topik ni sangat meluas. Ada juga material yang kita tak discover lagi pun. Okey, sebab banyak mungkin. Banyak, sangat banyak. Okey, so untuk hari ni kita nak fokus untuk satu produk yang memang permintaan yang sangat tinggi. Untuk Team My Home ni lah. Okey. Alisha boleh tahu ke tak apa produk tu? Produk apa ya? Okay, so produk tu ialah kitchen cabinet. Okey, kitchen cabinet ni bila kita tengok macam setiap rumah wajib ada, kan? Okey, Bila kita impian masuk seorang wanita. Betul. Lepas tu kitchen ni salah satu tempat yang orang kata paling penting lah dalam rumah. Kita spend paling banyak masa dalam tu kan. Okay, so lepas tu tak kisahlah rumah lama ke, rumah baru ke, memang akan kemungkinan untuk buat kitchen cabinet tu sangat besar. Sangat tinggi lah permintaan dia. Betul. Okay, so berbalik kepada material tadi. Okay, material kitchen cabinet ni ada beberapa jenis lah. Kita fokus kepada dia punya main body. Kita dapat melamine, blockboard, plywood, kita ada PVC, aluminium dan banyak lagi lah. Okay, cuma hari ni kita nak fokus kepada 3 material yang antara paling yang popular, famous lah. Paling famous lah, memang selalu orang request. Dan juga mampu milik. Mampu milik. Mampu milik. Okey, so material pertama yang kita akan bincangkan ialah melamine board. Okey, ini melamine board. Yes, ini melamine board. So melamine board kalau boleh Aisyah boleh tengok kat sini, depan ni dia berwarna. Tepi ni kita boleh nampak lah lapisan kayu dia. Kan? Okay, so melamine board ni diperbuat daripada chip wood. Mostly orang guna ni ke? Mostly orang guna ni. Mostly orang guna untuk body cabinet lah. Body ataupun lebih dikenal lagi sebagai karkas. Karkas. Kalau bahagian body kita akan gunakan melamine yang berwarna putih. Kalau bahagian luar kita akan gunakan yang bercorak macam ni lah. So ni dia diperbuat daripada chipboard. Chipboard yang di glue together dan dikompres. Dikompres menjadi satu papan lah. So nanti bila proses nak buat kitchen cabinet tu, kita akan potong-potong ikut saiz yang diperlukan lah. So pada para penonton sekalian, boleh tengoklah ni Cik Didi dah bawakan sekali contoh kitchen cabinet kan. Material yang digunakan lah untuk kitchen cabinet. So lagi satu untuk melamine board ni kadang-kadang orang salah faham dengan MDF board. Dia lain Lain. Melamine ni kita guna serpihan kayu. Kita boleh nampak kan dia macam tebal-tebal sikit dalam ni kan. Kalau MDF board kita guna serbuk kayu. Cik Didi ada bawa sekali ke? Hari ni MDF board saya tak bawa, tapi kalau kita Google kat luar tu banyak lah. Lepas tu kalau kita pergi ke kedai perabot mana-mana, kita nampak ada yang harga dalam
RM70-80 tu. Yang tu MDF board. Bila kita lagi murah lah. Lagi murah. Bila dia kena air terus kembang. So it's not good lah. Betul. Kan. Ramai orang salah faham dengan melamine. Melamine ni dia lebih water resistant. Kecuali bahagian tepi ni lah. Lagipun dekat dapur ni kan dia banyak terkena air kan. Melamine ni bahagian tepi ni kita kena jaga-jaga sikit. Dia kalau kena air dalam tempoh masa yang lama, dekat bahagian tepi ni bahagian lah. tepi sahaja. Dalam tempoh masa yang lama dia akan boleh ada potensi untuk kembang. Tapi depan ni tak ada masalah. Sebab depan ni kita ada lagi satu lapisan lah. Lapisan yang agak tebal. Memang waterproof. So memang disarankan kita guna yang ni lah. Ya, boleh guna. Melamine Melamine board. Okey, so saya nak terangkan kekurangan dia sikit. Sebab semua benda ada kekurangan dan kelebihan. Okey, so kekurangan melamine board ni macam saya cakap tadi, kalau kena air dia boleh kembang. Dia boleh kembang, tapi kalau setakat kerja-kerja membasuh tu tak apalah. Tak ada masalah. Cuma mungkin masa pemasangan kita kena hati-hati sikit, sebab masa pemasangan tepi ni akan expose. Bila dah pasang kita akan tutup tepi ni. Kita ada contoh dekat sini. Okey, ni contoh pintu melamine. Pintu melamine yang tepi ni dah covered. Kita covered dengan aluminium. Lebih selamat. So depan ni memang dah waterproof dan kita memang dah sedia tahu yang aluminium ni memang waterproof lah kan. So asalkan kita jaga dengan baik, tak ada masalah. So memang kita disarankan guna yang ni. Okey, lagi satu kekurangan dia, melamine board ni dia agak berat. Berat. Yang lain semua berat. Ringan ke? Yang lain semua ringan. Dia agak berat berbanding board-board yang lain lah. So satu kekurangan ni, bila berat kita nak angkat bila pemasangan ataupun transportation agak susah. So dia punya kekurangan ni dekat pemasangan lah kan? Ya, dekat pemasangan. Macam mana nak handle dia lah. Kita memerlukan beberapa orang. Beberapa orang. Okay, so sekarang kita dah dengar pasal kekurangan. Kita pergi pula kepada kelebihan melamine ni. Okay, so kelebihan melamine ni dia datang papan tu saiz yang besar. Saiz yang besar iaitu 6 kaki kali 8 kaki. Jadi kita perlu maksudnya potong balik macam tu? So maknanya betul dia kena potong balik. Tapi maknanya bila saiz besar maknanya kuranglah raw material yang kita guna. Papan yang kita guna untuk satu kabinet tu kan. So kat situ kita dah boleh jimat kan. Betul. Lagi satu dia banyak pilihan warna. Kalau saya nak tengok, so melamine ni bukan sahaja warna ni je. Bukan, tapi kita ada banyak warna. Kita ada solid color, nak color merah, color kuning semua ada. So tak ada masalah. Tak ada masalah. Kepada perempuan yang kat luar sana mesti ada kitchen cabinet yang diidamkan. Contohnya warna merah, semua merah. Semua merah. Nak corak kayu, nak corak simen, semua boleh. So ada bawa album ke? Ada. Kita boleh tengok dekat sini. Okay, kita boleh tengok dekat sini. Sini ada beberapa pilihan lah. Contoh yang ni kayu. Kayu pula kita boleh dapat yang matte ataupun yang glossy. So dia ada dua, matte dengan glossy. Betul. Yang mana minat glossy boleh guna glossy. Okey, contoh ni kita ada macam simen-simen sikit. So banyaklah pilihan. Betul. Dia semua bergantung kepada minat masing-masing. Dia tak terhad lah pilihan dia. Boleh je nak pilih ikut boleh. Keinginan di hati. Betul. Okay, lepas tu lagi satu, sebab dia kayu, dalam ni kita dah ada ubat ananai. Ada ubat ananai. Ada ubat ananai. So kita tak payah risau kalau ada ananai lah, tak akan rosak. Betul. Selalu kayu kan orang risau ananai kan, kalau reput kan. Ni kita dah sediakan ubat dalam ni. So kalau saya sendiri saya akan pilih melamine je lah. Okay, kita ada lagi dua Okay. So selepas ni kita ada block board ataupun dikenali sebagai laminate board. Okay, block board ni apa pula? Block board ni dia datang dalam pelbagai saiz. Ketebalan. Ketebalan dia ada 9 mm, 12 mm, 15 dan ada banyak pilihan. Ada banyak dan 18 mm. Tapi selalu yang orang gunakan untuk body, untuk karkas dia ialah 15 mm. Maksudnya dia ada standard dia lah. Kalau body berapa dia punya ketebalan.
yang sesuai dengan design semula kan. Okay, so blockboard ni apa pula? Blockboard ni ialah solid wood. Solid wood. Kalau boleh tengok dekat dalam ni, dia solid wood. Lepas tu atas dan bawah ada lapisan laminate lah. Laminate. Okay, lepas tu kalau Syah pegang, Syah boleh rasa perbezaan berat dia. Oh, melamin lagi berat. Melamin lagi berat. So yang itulah kelebihan laminate board. So dia ringan je lah, dia tak berat. Dia ringan dan kat dalam dia solid. So kalau dari segi ketahanan berbanding dua ni, blockboard ni lagi tahan sikit lah. Blockboard lagi tahan. Blockboard lagi tahan. Tapi yang ni berat. Yang ni berat sikit. Yang ni kalau kita nak buat soft close drawer, cantik. Sebab bila kita push, dia terus tertutup. Kan dia berat. Okey, faham. Okay, so lepas tu kita tengok kelemahan dia lah. So kelemahan untuk laminate ni, dia pembuatan dia lebih rumit. Lebih rumit lagi daripada melamin tadi. Lebih rumit sebab untuk kita nak buat pemasangan pintu dia, kita kena sapu gam dulu, and then sapu lapisan laminate ke atas, and dia kena potong. So dia ada banyak step lah, dia banyak step, dia lagi banyak step daripada melamin. Betul. Tapi worth it lah. Worth it. Okay, salah satu lagi kelemahan dia ialah saiz dia lebih kecil pada melamine board. So kalau melamine board tadi 6 kaki kali 8 kaki, yang ni 4 kaki kali 8 kaki. So lagi kecil, lagi banyak papan yang kita perlukan. Kalau yang tadi jimat kan? Tadi jimat sikit. Okay, so kelebihan dia ringan lah. Kelebihan dia sangat ringan. Sangat ringan. Berbezalah dengan melamin tadi berat. Sangat berbeza. Okay, so lagi satu, ini dia tak kembang bila kena air. Tapi kelebihan dia tak kembang. Okey, faham. Kelebihan dia tak kembang. Kalau melamin tadi ada kemungkinan. Kalau yang ni ada pilihan color juga ke? Betul, ada juga. Sama juga sama macam yang tadi. Okay. Boleh pilih nak color apa, nak pattern apa, semua boleh. Okay, so next kita move on kepada material yang ketiga. Okay, material yang ketiga ni ialah PVC board. PVC board. PVC board ni antara salah satu material yang masih baru. Masih baru dalam kitchen cabinet lah. Selalu bila cakap pasal PVC ni orang ingat apa Syah? Orang ingat pipe. Orang ingat pipe. Okay, so bila teknologi maksudnya dia baru diperkenalkan PVC. Agak barulah dalam industri ni. So sebelum ni kita dah dikenalkan hanya dengan apa tadi MDF, kayu-kayu, kayu macam tu lah. Betul. PVC ni baru. PVC ni antara salah satu yang baru. Okay. So PVC ni ataupun polyvinyl chloride ialah sejenis polimer. Lepas tu dia terdapat pada dua jenis. Satu hollow board dan satu foam board. Okay, hari ni yang kita pegang ialah foam board. Okay, selalu yang kita gunakan untuk kitchen cabinet ialah foam board lah. Sebab dia lebih tahan dan kalau sekarang ni maksud saya macam banyak tak permintaan untuk guna PVC ni? Untuk PVC agak banyak. Agak banyak? Agak banyak juga. Dari segi harga? Dari segi harga kalau nak banding lebih murah dengan ke? Dia agak mahal sedikit. Agak mahal sikit lah sebab untuk PVC board ni dia lebih banyak kelebihan. Lebih banyaklah berbanding tadi. Okay, so lepas tu kita masuk pada kelebihan. So kelebihan foam board ni salah satunya dia datang dari pelbagai warna. Contoh kalau macam laminate tadi, kita kena lekatkan lagi satu layer untuk dapatkan warna dia. Kalau yang ni memang seketul dah siap dengan warna dia. Betul. So tak payah guna gam, tak payah nak kena lekatkan. Potong bentuk pintu je. So lagi mudah lah untuk pemasangan. Lagi mudah dan cepat lah. Okay, so lagi satu dia juga lightweight. Dia lightweight sama macam blockboard tadi. Dia lightweight and untuk pemasangan dia sangat mudah. Senang nak drill, senang nak paku-paku ke apa, semua sangat mudah. Dan sebab tu ramai yang sebab tu ramai PVC ni. Dan faktor yang paling besar kenapa semua nak dia ialah water resistant. Water resistant. Kalau
rendam dalam air 6 bulan 5 bulan dia tak So, akan tak ada jadi apa-apa. masalah. Tak ada masalah. Dia tak Sebab akan kembang. kabinet ni kita nak guna lama, Betul. bukan sekejap. Jadi kita kena pilih yang yelah water resistant betul. kan. Nak basuh-basuh pinggan kan, mungkin betul. kita nak mop-mop lantai ke kat bawah kan. Ni kalau banjir 5-6 hari pun tak ada masalah. Kabinet awak takkan rosak. Betul. Kalau nak tumpahkan air pun tak ada masalah. Janganlah marah. Tak payah risau kan. Okay. Lepas tu lagi dia anti anak-anak dan anti reput. Sebab dia bukan kayu kan. Kalau kayu kita risau anak-anak reput. Kalau kena air kita risau dia reput. Tapi dia water resistant. Okay, lagi satu faktor yang bagus pasal ni, dia fire resistant. Dia boleh bertindak sebagai penebak haba. Oh, yang ni lah lagi selamat. Lagi selamat. So kita duk masak-masak kat betul. dapur kan. Bahayalah kan. Okay, so antara kelebihan dia lah. So kita masuk pula kepada kelemahan dia. Okay. Kelemahan dia agak senang calar. Sebab dia tak ada, kena jaga lebih sikit tak ada lah. permukaan apa-apa atas ni kan. Tapi ada satu cara untuk kita menambah baik lah, iaitu dengan meletakkan protective film. Oh, dia ada protective film. Ada boleh. Itu kekurangan tadi lah. tu boleh diatasi. Boleh. Jadi boleh jugalah guna PVC ni. Boleh. Lepas tu lagi satu, dia punya untuk cara-cara pemotongan semua, dia memerlukan seorang carpenter yang skilled carpenter, yang mahir. Macam dah otai lah. Dah otai. Kalau tak otai tak boleh lah nak potong kan. Sebab dia ni kalau salah sikit, maksudnya maksudnya tak boleh guna? Tak boleh guna. Jadi kena berhati-hatilah masa nak pasang, nak potong. Pemotongan semua tu. So itulah salah satu material-material yang kita ada. Kalau nak tahu lebih lagi, ada banyak lagi. Banyak lagi sebenarnya. Tapi tak apa, yang ni untuk ini kita sharing untuk hari ni lah. Nanti next session kita sharing pasal material-material lain pula. Sebab bercakap pasal idea ni memang menarik kan. Betul. Pelbagai jenis. Yelah, maksudnya boleh buat macam mana je kita boleh buat macam-macam. Nak macam mana pun semua kita boleh buat. Okey. Ini macam mana proses sekiranya para penonton kita ni berminat untuk tahu lebih detail lah pasal berkenaan dengan reka bentuk dalaman. Okay, untuk sesiapa yang terlepas tadi, kita boleh anda boleh visit FB kami, MHP Living dan Konsep. So dari situ boleh dapatkan idea-idea ataupun gambaran untuk rumah daripada dekat situ dah disediakan lah. Sudah disediakan daripada projek-projek yang sebelum ni. So dekat situ juga ada link lah, link WhatsApp ataupun boleh DM. So dari situ designer kami akan contact anda. Okey, lepas dah kontak tu apa proses yang pertama? Proses yang pertama selepas kontak tu kita nak kenal lebih lanjut lah. Lebih lanjut klien kita. So dari situ kita akan ada sedikit soalan lah. Contohnya macam site tu dekat mana. Lepas tu area mana yang ingin diubah sesuai. So first stepnya kita akan site visit, betul? Betul. Untuk tengoklah kan macam mana keadaan rumah dia ke. Rumah lama ke, rumah baru ke. Sebab faktor-faktor ni kita kena consider. Sebab kalau rumah lama, lain dia punya proses. Kalau rumah baru, lain dia punya proses kan. So lepas site visit, apa perlu? So lepas site visit tu, kita akan ukur site lah. Site sambil consultation dengan klien. So dari situ kita akan find out lah apa yang klien inginkan. Contohnya macam konsep yang dia nak, colour scheme. Sebab semua orang berbeza-beza. Kita tak tahu kan dia punya impian tu apa. Betul. So lepas tu dari situ kita akan pergi kepada quotation lah. Quotation dan juga lakaran design. Selepas semua proses tu dah selesai,
kita akan adakan appointment untuk kali kedua. Okey. Dari situ akan ada amendment. Kalau ada perubahan apa-apa, maybe nak kecilkan area ni sikit, nak tukar colour. Okey. Kita akan bantu semua. Dari Okey. A sampai Z. Okey, so kalau macam yang semalam, yang bina rumah ni kita ada macam kalau dah setuju ada agreement macam tu kan. Kalau yang interior design ni macam mana? Adakah ada dokumen apa-apa ke? Perjanjian lebih kurang juga. Lepas klien dah bersetuju dengan quotation dan design, dah menepati bajet lah. Semua dah okey, dah tak nak tukar apa-apa. Kita akan ada satu borang agreement. Satu borang agreement menyatakan kita dah setuju dengan emak-emak ni dan kita akan bermula kerja pada tarikh-tarikh tertentu. So klien kita tak risaulah kan sebab dah tak ada agreement. Tak perlu Tak risau perlu lah. risau, semua ada dalam black and white. Okey. Okey, so Cik Lily boleh ke berkongsi sejauh mana kualiti yang digunakan oleh pihak Maya Home ni? Sejauh mana kualiti dia? Okey. So kalau kita nak bercakap pasal kualiti ni, kita ada banyak faktor. Okey. Kalau dari segi material, kualiti dia bergantung kepada keinginan dan bajet klien sendiri. So bersesuaian lah kalau nak bajet ni. Bersesuaian, betul. Kualiti macam ni. Okey. Tu orang cakap worth your money macam tu. Yes. Okey, so ada lagi ke? Ada sikit lagi. Okey, lepas tu. Tapi yang kami boleh janjikan, kami akan pastikan kerja-kerja yang berkualiti. Serta klien kami semua berpuas hati. Berpuas hati. So sepanjang pembinaan tu, saya personally akan berada di site from A to Z. Oh, so untuk pantau lah. Untuk memantau kerja-kerja lah. Kalau ada apa-apa yang tak puas hati ke, apa-apa yang nak tukar, saya akan update benda tu. Okey, kalau macam interior design ni dia ada period tempoh period defect period ke? So contohnya kalau sepanjang selepas sudah selesai pembinaan, dah serah kunci semua, kita ada defect period selama 6 bulan. Sama dengan bina rumah. Ya, betul, sama dengan bina rumah 6 bulan. So dalam tempoh tu, kalau ada pintu tercabut ke, ada crack kat mana-mana, boleh call saya je. So kita akan bertanggungjawab juga lah. Kita akan panggil tim kita untuk tengok apa masalah, kita akan baikilah. Semua dalam tempoh 6 bulan tu. Okey, Cik Wadiha. Satu lagi. Kenapa para penonton kita semua ni perlu memilih Maya Home ni untuk merealisasikan impian mereka dari segi reka bentuk dalaman rumah? Okey. Salah satu sebabnya Maya Home ni adalah sebuah company yang sangat berkaliber. Okey, dan orang boleh cakap experience lah. Dah lama lah. Dah lama, dah lebih macam 10 tahun. Tu bukan saja dari interior design, tapi juga macam kita tahu semalam dari segi construction dan property. Kita boleh buat rumah, dalam pun boleh buat sekali. Itulah, saya pun terkejut. Rupanya banyak produk yang ditawarkan. Macam-macam, kita ada banyak lagi, bukan setakat interior design je. Kalau nak tahu nanti session lain lah kan. Okey, so kita ada next channel lah ni. Kita ada. So bukan dua tapi bukan 2, 4-5 ke? So selain itu, kita ada tim-tim yang sangat profesional. Kita ada tim technical, kita ada engineer, kita ada arkitek, kita ada interior designer, kita ada sales team yang sangat hebat. Sentiasa macam update dengan klien semua. So tak payah risau. So saya sendiri pun dah rasa berminat ni nak buat ID kan dekat rumah sendiri. So memang tim-tim yang sedia ada ni semua macam dah ready nak membantu anda kan, nak membantu anda selaras dengan tagline. Dah ready dah ni nak start dah ready dah. Selaras dengan tagline kami, make us your partner. Make us your partner. Okey, so sebelum kita akhiri rancangan ni, boleh tak Cik Wadiha highlightkan sikit nombor phone yang boleh dihubungi? So untuk sebarang pertanyaan ataupun kalau ada berminat untuk tahu quotation, anggaran harga untuk site visit, boleh hubungi kami di nombor 016 366 2336. So dari situ jika anda berminat lah, kami akan pergi site visit dan kami akan adakan consultation dengan anda. So yang mana anda suka, mana anda tak suka, yang semua tu free.
Oh, semua tak tu berbayar, free, tak payah bayar pun. Tak payah bayar. Kita bayar untuk produk dan servis saja. Okey, Cik Didi, kita ada satu soalan. Okey. Apakah promosi sekarang ni yang Maya Home tawarkan sekarang? Okay, so promosi yang Maya Home tawarkan sekarang ni ialah untuk kitchen cabinet. Kita boleh tengok dekat belakang ni. Oh, okey, banner dekat belakang ni ya. Ni kita ada set kabinet dapur bermula dengan 8999. Oh, so itulah promotionnya. Betul, menggunakan material melamine. Bawah dia punya base unit ialah 12 kaki, atas ialah 8 kaki. Okey. Okey, so kepada semua penonton dekat luar sana, saya sendiri pun ingin mengesyorkanlah untuk anda semua memilih Maya Home Property. Bila dah bina rumah, nak ID pula. So, kita nak cantik senanglah kan. Kita guna satu company je. Dah tak payah fikir dah nak cari mana, nak kena survey kan. Percaya atau tidak. Okey, saya rasa itu sahajalah untuk rancangan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk next channel. Katanya ada banyak lagi produk yang ditawarkan. Okay, so saya mengucapkan ribuan terima kasihlah dekat Cik Wadiha sendiri kerana sudi berkongsi dengan semua penonton kita hari ini berkenaan dengan reka bentuk dalaman rumah. Saya sendiri memohon maaflah sekiranya tersilap tutur bicara ataupun terguris hati anda semua ke semasa rancangan ini disiarkan. So rasanya itu sahajalah Cik Wadiha. Jumpa lagi. Bye bye.